Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pasti Anda tak pernah tahu. Dan saya jamin akan membuatkan Anda mungkin tergelak, mungkin lucu, dan baru tahu. Beberapa menit selepas ahli parlimen Bukit Gantang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, rupa-rupanya ini yang berlaku. Apabila beliau dibelasah oleh ahli parlimen Pembangkang kerana didakwa menyokong Perdana Menteri untuk projek. Wow, ini cerita memang luar biasa. Dewan Rakyat petang tadi kecoh berikutan beberapa ahli parlimen Pembangkang mengambil kesempatan mengutuk tindakan Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fashal, Perikatan Nasional Bukit Gantang, yang mengumumkan sokongan secara terbuka kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perbahasan Rang Undang-Undang Kewangan Nombor 2 2023 tergendala selama kira-kira 20 minit selepas Datuk Awang Hashim PN Pendang mendakwa Syed Abu Hussein Hafiz mengambil keputusan sedemikian kerana ada agenda tersembunyi. Kita banyak terbabit dengan black economy, ekonomi gelap, katanya. Ia menyebabkan kita hilang punca pendapatan seperti yang berlaku terhadap Bukit Gantang, iaitu Syed Abu Hussein Hafiz. Dia ada masalah, kata beliau, nak lobby projek supaya projeknya yang dibekalkan kepada tentera disambung. Disebabkan itu, dia cari payung untuk berlindung. Jadi, dia sekarang lompat sana-sini. Dia pernah jadi ahli parlimen UMNO, bebas, dan lepas itu melutut kepada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk jadi calon. Kita Bersatu pun percaya pada dia, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Mempersoalkan mengenai pendedahan itu, RSN Raya, PH Jelutung bangkit dan meminta supaya Awang menarik balik kenyataan berkenaan yang disifatkan satu sangkaan jahat. Beliau turut memberitahu timbalannya di Pertua Dewan Rakyat, Datu Ramli Muhammad Nur, bahawa tindakan Awang itu bertentangan dengan Peraturan 36 dalam kurungan 6, iaitu seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas mana-mana ahli lain. Standing Order 36 dalam 6, sangkaan jahat dan melakukan serangan terhadap Bukit Gantang, perbahasan melencong tak ada kena-mengena dengan subjek dibahaskan. Memang Syed Abu Hussein Hafiz bukan dari blok kerajaan, tetapi saya terpanggil untuk pertahankan beliau kerana dia dikecam ketika tiada dalam dewan, katanya. Dulu bersama tak serang pula. Kenyataan melutut kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dikeluarkan, merendahkan martabat dan penghormatan seseorang semata-mata beliau tidak sokong yang sebelah sana, katanya. Jadi saya mohon kenyataan itu ditarik balik dan saya juga minta Tuan Speaker buat ruling atas perkara ini, katanya. Berikutan kekecohan itu, Ramli kemudian memberi ruang untuk Awang membela diri. Awang berkata beliau mendedahkan agenda Syed Abu Hussein Hafiz kerana ahli parlimen itu sendiri secara terbuka tampil mengumumkan beralih sokongan dalam Dewan Rakyat. Namun Ramli kemudian meminta Awang menarik balik kenyataan terbabit kerana ia jelas satu sangkaan, mengambil kira Syed Abu Hussein Hafiz tiada di dalam Dewan untuk membela diri. Seorang lagi ahli parlimen Pembangkang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, sebelum memulakan perbahasannya turut mengecam tindakan Syed Abu Hussein yang didakwa sebagai tidak bermaruah. Saya mengecam sekeras-kerasnya tindakan Bukit Gantang. Ini satu perbuatan tidak bermaruah oleh ahli parlimen kami yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Kononnya demi peruntukan untuk kawasannya. Rupanya seperti apa yang diperkatakan Pendang, ada benda lain, katanya. Saya seru SPRM siasat dakwaan yang Pendang perkata tadi, katanya. Pagi tadi Syed Abu Hussein Hafiz menjadi Wakil Rakyat Pembangkang kelima daripada Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri. Beliau mengumumkan secara terbuka pagi tadi pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Paling mengejutkan kita hari ini ialah apabila seorang lagi pemimpin daripada Parti Bersatu
dihadapkan di mahkamah dengan 12 pertuduhan pengubahan uang haram dan rasuah. Anda nak tahu siapa? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada My Metro, Adam Radlan kini menghadapi 12 pertuduhan pengubahan uang haram dan rasuah. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, didakwa 6 lagi pertuduhan pengubahan wang haram baharu membabitkan nilai RM3.67 juta. Adam Radlan, 42 tahun, didakwa atas 6 pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurangan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613 di Mahkamah Seksyen Shah Alam. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-6, Adam Radlan sebagai pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Bhd memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 3.6 juta ringgit dari akaun syarikat itu kepada akaun CIMB Bank Berhad miliknya dan 3 individu lain, antaranya Nabila Mahyadin dan Amir Azlan Muhammad Ayub, antara 1 Disember 2021 dan 27 Disember 2022. Yang mengejutkan kita ialah mengikut pertuduhan ini hingga ke-6, Adam Radlan, pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Bhd, memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 3.6 juta ringgit dari akaun syarikat itu kepada akaun CIMB Bank Berhad miliknya dan 3 individu lain. Inilah yang paling menggempar dan mengejutkan kita. Bagaimanapun, ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Anita Harun pada 9 November lalu. Ini menjadikan ahli perniagaan itu berdepan 12 pertuduhan meminta, menerima rasuah dan pengubahan wang haram yang mana ia didengar oleh Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Suzana Husin. Dalam prosiding di Mahkamah Seksyen hari ini di hadapan Hakim Azura Alwi, 6 pertuduhan pengubahan wang haram yang dihadapi lelaki itu di Mahkamah Seksyen Shah Alam dibenarkan dipindahkan ke mahkamah ini. Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya untuk memindahkan kesemua kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dihadapi ahli perniagaan itu untuk didengar di Mahkamah Seksyen 14 di hadapan Suzana. Perintah dibenarkan seperti yang dipohon. Kes-kes yang dihadapi tertuduh di mahkamah ini akan dipindahkan ke Mahkamah Seksyen 14, kata Azura. Sementara itu, di hadapan Suzana, timbalan pendakwa raya Farah Yasmin Saleh memaklumkan pihaknya akan membuat permohonan untuk kesemua kes dibicarakan secara bersama. Kami belum boleh membuat permohonan untuk kes dibicarakan bersama kerana pihak pembelaan memaklumkan mereka perlu meneliti dokumen berkenaan kesalahan amla terlebih dahulu. Mohon mahkamah tetapkan satu tarikh singkat untuk mengetahui perkembangan mengenai perkara ini, katanya. Peguam Datuk Seri Rajan Navaratram yang mewakili Adam Radlan mengesahkan perkara itu. Suzana mengguna pakai jaminan yang sebelum ini ditetapkan di Mahkamah Seksyen di sini, iaitu RM420,000 dengan seorang penjamin untuk kesemua pertuduhan beserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah dan melaporkan diri di SPRM sebulan sekali sehingga kes selesai. Suzana menetapkan 11 Januari depan untuk sebutan semula kes. Pada 21 Februari lalu, Adam Radlan dituduh di Mahkamah Seksyen di sini atas satu pertuduhan meminta suapan, iaitu wang tunai sejumlah 3.5 juta hingga sejumlah 3.5 hingga 7% nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusuh Mamat yang juga pengarah urusan Syarikat MIE Infrastruktur and Energy Sdn Bhd. Dia turut didakwa atas satu lagi pertuduhan menerima suapan RM500,000 daripada individu sama, iaitu Mat Jusuh, sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina Jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan secara rundingan terus
yang berjumlah keseluruhannya bernilai Rm47,8 juta ringgit. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Dutamas dan di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku pada Mac 2021 dan 26 November 2021. Sementara itu, pada 22 Februari lalu, Adam Rahlan didakwa atas 2 pertuduhan menerima suapan berjumlah 4,1 juta daripada Lian Tian Chuan dan Mat Juso sebagai upah bagi tertuduh membantu syarikat Neptunian Berhad serta MIE Infrastructure and Energy bagi mendapatkan 2 projek jenis sama iaitu Jana Wibawa. Pada 28 Februari lalu, dia sekali lagi didakwa iaitu secara rasuah meminta wang berjumlah 2 juta ringgit daripada Lian sebagai upah untuknya kerana membantu syarikat Nepturis mendapatkan projek berkaitan Jana Wibawa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini memang paling panas berkaitan dengan aman Palestin dan juga SPRM. Nampaknya aman Palestin seakan-akan mahu melawan SPRM. Tapi apa yang berlaku? SPRM tidak tunduk terhadap perkara itu. Azam Baki akhirnya buka cerita, buka mulut, menjawab persoalan daripada atau cabaran daripada aman Palestin. Azam Baki jawab aman Palestin dengan kata, kita lawan di mahkamah. Wah, ini bagus supaya apa-apa ketidaktelusan yang terjadi dapat diketahui. SPRM sedia mendedahkan perkara atau siasatan dapatan yang diperoleh oleh SPRM berkaitan dengan aman Palestin. Saudara-saudara sekalian, SPRM bersedia berdepan aman Palestin di mahkamah jika pertubuhan itu mengambil tindakan undang-undang ke atas pembekuan akaun banknya, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Azam Baki berkata, sementara aman Palestin ada hak memulakan tindakan mahkamah, SPRM juga ada kuasa di bawah undang-undang untuk membuat siasatan bagi pihak orang awam. Tiada siapa boleh melarang mereka untuk ambil tindakan. Kita lawan di mahkamah, kata SPRM lagi. Setakat ini kita hanya ikut undang-undang, katanya kepada Malaysia Kini. Pada minggu lalu, SPRM telah membekukan 41 akaun bank milik aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain yang melibatkan wang berjumlah 15 juta ringgit. Pembekuan dibuat berkaitan siasatan penyalahgunaan wang sumbangan dan dibuat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Keseksaan Akta 574. Siasatan lama lagi untuk selesai. Ramai lagi saksi akan dipanggil. Setakat ini kita sudah panggil 11 orang, termasuk seorang pemegang amanah aman Palestin, kata Azam Baki. Dalam sidang media semalam, pengurusan tertinggi aman Palestin menafikan dakwaan pertubuhan itu menyalahgunakan sumbangan yang diberikan orang ramai. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili aman Palestin turut membidas kenyataan SPRM berkenaan kes tersebut yang didakwanya sebagai propaganda jahat untuk membunuh karakter aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya. Kenyataan media pihak SPRM bertarikh 23 November 2023 pada perenggan ketiga jelas berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina persepsi negatif terhadap aman Palestin, kata kenyataan tersebut. Ia seolah-olah telah menghukum aman Palestin bersalah menyeleweng dana 70 juta ringgit yang dinafikan. Kenyataan-kenyataan SPRM berkait dengan kes ini ternyata tidak cermat, tidak teliti, tidak boleh dipercayai dan tidak berintegriti, katanya. Muhammad Rafiq merujuk kenyataan SPRM yang menyebut bahawa Suruhanjaya itu membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut
dan beberapa entitas syarikat lain yang dengan jumlah keseluruhan lebih Rm15 juta. Dia berkata Aman Palestin telah mengutus surat kepada Azam dan pengarah bahagian AMLA SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin memberi notis agar pembukaan akaun dibatalkan menurut Seksyen 44E AMLA TFA PUAA 2021. Katanya lagi, Aman Palestin akan mengambil tindakan undang-undang jika akaun tidak dinyah beku dalam tempo 3 hari. Sementara itu, sumber SPRM mendakwa siasatan dibuat ekoran pelaburan meragukan yang dibuat Aman Palestin menggunakan dana sumbangan orang ramai. Menurut pegawai tinggi SPRM itu, walaupun pertubuhan itu dibenarkan undang-undang untuk melabur, ia tidak boleh melibatkan manfaat pribadi. Antaranya kita tengok pembelian 27 aset yang mana jika tidak silap 21 daripadanya adalah bangunan dan tanah. Malah ada tanah di Sabah dan Sarawak. Persoalannya, mengapa anda nak beli aset-aset ini? Soal SPRM. Wang diberi orang ramai untuk membantu orang ramai atau membantu orang. Jadi kalau bak beli aset pun, ia perlu dibuat dengan betul dan tidak boleh libatkan manfaat pribadi katanya. SPRM turut menyiasat pembelian jongkong emas oleh Aman Palestin. Pertubuhan itu sebelum ini memberitahu SPRM ia merupakan cara untuk menghantar bantuan kepada Palestin. Wow, adakah membeli jongkong emas itu adalah cara untuk membantu atau menghantar bantuan kepada Palestin? Beberapa komen daripada netizen, daripada Brown Falcon di Malaysia kini mengatakan, lama lagi. Mr. Sakau kata, gelanggang dibuka, aman. SPRM sambut kita, jumpa di mahkamah. Kita lihat siapa yang kena, siapa yang betul-betul kena, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Kita berdoa untuk isu ini supaya ia dapat diselesaikan dengan segera dan lebih baik. Semoga tidak ada yang dinafikan haknya, tiada yang teraniaya dan kebenaran dapat nyatakan dengan secepat mungkin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.